wabarakatuh. Nama saya Ayu Akila binti Abdul Rahman. Nombor matrik saya 25DDT18F1036. Hari ini grup kami akan membentangkan tentang PBT OSOS. Okey, untuk tugasan PBT OSOS, kami diminta untuk menggunakan terminal, kemudian create 3 user. Kemudian kami diminta untuk buat satu group, dan kami juga diminta untuk buat directory. Okey, untuk soalan yang kedua, kami diminta untuk create 3 user menggunakan nama sebenar kami. Okey, kami gunakan command sudo add user Ayu Akila. Okey, itu merupakan user yang pertama. Okey, bila kita dah tuliskan command tu, klik enter. Okey, dia akan minta kita masukkan password. Klik enter. Okey, akan keluar output adding user Ayu Akila, iaitu nama user pertama tadi. So maksudnya user yang pertama okey dah dibuat. Kemudian kita dapat output creating home directory. So dia punya directory nama dia Ayu Akila. Kemudian dia minta kita masukkan enter new Unix password. Bila kita dah masukkan password yang diminta, kita kena tulis lagi sekali password yang sama. Bila password diterima, dia akan keluar output password updated successfully. Kemudian dia minta kita masukkan nilai value untuk full name, room number, work phone, home phone dengan ada. Kalau semua yang kita masukkan tu betul, kita klik huruf Y. Y tu stand untuk yes. Kalau N stand untuk no. Okey, lepas tu step yang kedua, kita nak add user untuk user yang kedua. Sama juga step macam tadi, gunakan command sudo add user. Okey, nama user yang kedua ialah Farisha Alia. Okey, lepas tu kita klik enter, adding user Farisha Alia, and then kita tengok dia punya home directory ialah Farisha Alia. Dia minta kita masukkan password. Tulis semula password. Lepas tu kalau password tu betul, dia akan keluar output password updated successfully. Okey, macam biasa bila kita dah masukkan semua tu, bila kita punya information tu betul, kita klik huruf Y. Kalau tak betul, kita klik huruf N. Untuk user yang ketiga pun sama juga, kita gunakan command sudo add user. Okay, nama user yang ketiga iaitu Syaza Iliana. Adding user Syaza Iliana. Okey, dia punya home directory Syaza Iliana. Masukkan password, and then klik Y kalau kita punya value yang kita masukkan tu betul. Okey, soalan yang ketiga ialah dia minta kami untuk buat satu group. Okey, kami create a group menggunakan command sudo jarak add group jarak. Okey, nama group kami ialah OSOS PBT. Kemudian klik enter, dia akan keluar output adding group OSOS PBT. Kalau selesai, dia akan keluar done. Itu untuk step pertama. Untuk step yang kedua, dia minta kami untuk masukkan 3 user yang kami buat tadi ke dalam group OSOS PBT. Okey, kami gunakan command sudo usermod dash G huruf besar, nama group iaitu OSOS PBT, dan nama user pertama, enter. Okey, ulang command tadi user yang kedua, dan ulang command yang tadi untuk user yang ketiga. Step yang ketiga ialah untuk kita lihat ahli group tersebut ada dekat dalam group OSOS PBT. So command dia ialah less jarak /etc/group. So turunkan cursor bawah sekali, kita akan dapat lihat kat situ ada 3 user yang kita buat tadi, iaitu Ayu Akila, Farisha Alia, Syaza Iliana. Okay, kemudian kita nampak ada satu group OSOS PBT. Dalam group OSOS PBT tu ada 3 orang user, iaitu Ayu Akila, Farisha Alia, Syaza Iliana. Untuk kita keluar daripada yang kita masuk ni, gunakan command kita klik Ctrl Z. So kita akan keluar daripada tempat tu.
Untuk soalan yang keempat, kami diminta untuk create directory first dan add user yang pertama ke dalam group yang first. So, kami gunakan command mkdir ataupun make directory jarak first, iaitu nama directory kami. Klik enter, kemudian type command sudo change on Ayu Akila first. Ayu Akila tu merupakan user yang pertama dan first tu merupakan group. First group. Okey, step yang kedua, gunakan command yang sama macam yang atas, mkdir, kita tukar second untuk group yang kedua. Lepas tu kita gunakan command sudo change on Farisha Alia. Farisha Alia ni merupakan user yang kedua. Lepas tu kita tuliskan group nama group kedua, iaitu second. Okey, lepas tu step yang ketiga pun kita gunakan mkdir. Kita gunakan nama third, kemudian enter, kita tuliskan command sudo change on dan letakkan nama user yang ketiga, iaitu Syaza Iliana. Kemudian letakkan nama group third. Lepas kita dah buat step tersebut, kita kena gunakan command ls jarak -ld dan letakkan nama group. Selepas tu kita tengok group member. Okay, so kita typekan command ls jarak -ld first. First tu merupakan nama group pertama. Okay, dekat dalam kemudian kita klik enter dan output dia akan keluar nama Ayu Akila dengan Farisha. Lepas tu ada tulisan yang warna biru tu, dia tulis first. First tu merupakan nama group yang pertama. Step yang kedua pun kita gunakan command yang sama, tapi kita tukarkan first tu dia jadi second. Okay, so kita akan nampak nama user yang kedua, iaitu Farisha Alia Farisha. Tulisan biru pun akan bertukar jadi second. Untuk step yang ketiga pun sama juga. Kita gunakan command ls jarak -ld third untuk group yang ketiga. So dia akan keluar output dia akan keluar user yang ketiga, iaitu Syaza Iliana. So tulisan biru pun akan bertukar jadi third. Step yang keempat adalah untuk menguji, untuk buat user dapatkan permission untuk menggunakan directory, tapi ditolak sebab user tidak disahkan. Okay, so commandnya ialah cd jarak, tuliskan nama group first. Okay, dia akan masuk ke directory first. Kita typekan cat jarak simbol tersebut jarak text.txt. Okay, output yang kumpulan kami dapat ialah permission deny. Kemudian untuk kami keluar daripada directory first, kami menggunakan command cd. So dia akan keluar daripada directory tersebut. Kemudian kami gunakan command yang sama, iaitu cd second. Kami akan masuk ke dalam directory second. Gunakan command cat jarak simbol tersebut jarak text.txt. Kemudian kami mendapat output permission deny. Kemudian untuk keluar daripada directory second, kami gunakan command cd. Step yang ketiga pun sama seperti step yang pertama dan step yang kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya adalah Nur Farisha Alia binti Muhammad Haris. Saya dari kelas 4 IS 1. Saya adalah member seterusnya yang akan bincangkan soalan nombor 5. So, soalan nombor 5 adalah create another new directory to be shared among all 3 members. Assign the first member as the owner while the other member has right access. Other have not access at all. So, provide proof that is done. So, nombor 5 ni kita kena buat new directory yang boleh kita share kepada ketiga-tiga member. Lepas tu kita assignkan the first member sebagai owner, manakala member yang lain boleh write access and others tak boleh access at all. So kita kena buktikan yang semua itu berjaya. So untuk step 1 question 5, kita create one particular group to be shared by all the user. Use sudo -r and put the user name to give
one user the full access. So dekat sini kita buat Mac directory, iaitu kita type command makdir gp osos pbt. So gp osos pbt ni lah adalah nama directory kita yang kita hendak sharekan kepada kita-kita member, and then kita klik enter. Selepas tu kita type command sudo chan, iaitu change ownership jarak -r. Ayu Akila ini adalah user pertama yang untuk kita jadikan sebagai owner, and then kita buat titik bertindih osos pbt nama group kita, dan juga gp osos pbt nama share directory kita, and then kita tekan enter. Seterusnya adalah step kedua adalah use command sudo fd/dev/sda to give other user an access to write in the directory, prefer figure 2 and 3. So seterusnya ni kita hendaklah menulis command sudo fd/dev/sda untuk work on the partition. Seterusnya after kita klik enter, kita akan dapatkan dia kata welcome to FDs, chain will remain in our memory until you decide to write them. So command M for help. So kita step ketiga, kita enter M untuk see a list of the command that you can use. So kita enter M. So ini adalah list command yang boleh kita gunakan, seperti ada BC untuk generic pula, DFLNPTVI, NISC adalah MUX, seterusnya adalah script I dan O. Seterusnya save dengan exit, kita boleh gunakan huruf WQ, create and durable G besar O dan S. So seterusnya kita type command. Step yang keempat adalah enter N to create a new disk partition. So dekat sini kita boleh letak huruf N untuk create a new partition, tetapi kita kena ingat bahawa disk can only have 4 primary partition, and then kita letakkan N untuk create new partition. Lepas tu kita klik enter. So untuk step yang kelima, this is from FD to see all the command. So dekat sini kita nampak all space for the memory partition in use. So maksudnya ketiga-tiga primary partition telah digunakan. And then seterusnya step yang keenam, kita klik Ctrl Z untuk keluar daripada sudo fd/dev/sda. So selepas itu step yang ketujuh, to change the ownership you can use the command sudo chgroup osos pbt gp osos. So dekat sini kita boleh gunakan command sudo change group. Osos pbt nama group kita, gp osos pbt adalah nama share directory kita, and then kita klik enter. And then kita type command ls jarak -ld. So kita klik enter, dan dia masih belum berubah lagi, iaitu dia masih owner Ubuntu yang asal. Selepas itu step yang ke-8, kita use the command cd to view the detail for the directory. Kita type command cd gp osos pbt, iaitu directory share kita yang nak sharekan kepada member lain, and then kita klik enter. Selepas itu kita type ls/-ld, dan dia telah menukar kepada Ayu Akila, iaitu owner, sebagai owner. Ayu Akila user pertama sebagai owner. So seterusnya adalah step 9, use the below command to indicate what can the owner, group and others do. So untuk yang ni kita type sudo chmod, iaitu change mode 730 gp osos pbt. Kita type command tu supaya dapat set permission so that the user ataupun owner can read, can write and can execute. And then kita type command cd gp osos, and then kita klik enter, and their permission denied. So soalan yang seterusnya untuk question 6 adalah kita kena install SSH server in Ubuntu.
So, firstly, kita kena update kita punya VMware ataupun Ubuntu untuk pastikan kita boleh dapat. So, kita type command sudo apt update and then kita klik enter and kita akan tunggu beberapa minit untuk dia selesai update. Selepas itu, kita boleh terus install. So, sebelum update ataupun install, kita kena pastikan kita punya Ubuntu connect dengan Wi-Fi. So, seterusnya step yang kedua adalah install SSH using the command sudo apt install open SS server. So, kita gunakan command tersebut and then kita klik enter. Lepas kita klik enter, dia akan mula untuk install dan selepas itu dia akan tanya kita, do you want to continue, and then kita enter Y to enable the download process and then dia akan terus continue untuk download. Kita tunggu sehingga dia selesai. So, itu adalah untuk question 6. Question 7 adalah, question 7 adalah dia kata using any SSH client putih ataupun any member shall have access to file Ubuntu remotely from the host operating system. Usually Windows 10 provide proof that is done. So, question 7 ni adalah step pertama. Firstly, check Linux IP address. So, using the command that's it ipaddr, then get the IP address. So, dekat sini kita masukkan command ipaddr and then kita check kat sini ada IP-nya 192.168.125.131 and then selepas kita dapatkan IP tersebut, kita boleh buka putih and then kita masukkan kita punya IP tadi dekat dalam hostname atau IP addressnya kita kat sini and then kita klik open. Selepas kita klik open, dia akan keluar untuk virtual machine tu. Kita klik open and then kita masukkan username pertama, user pertama iaitu Ayu Akila and then kita klik password untuk Ayu Akila and then klik enter and then ini adalah result of the access successfully accessed by the member. So, seterusnya kita buka putih balik and then kita login sebagai Farisha Alia, user kedua and then kita masukkan password juga yang sama and then klik enter. So, dia telah berjaya access kat dalam sini. So, step yang seterusnya kita buka putih semula lagi untuk access member yang ketiga pula iaitu Syazad Eliana and then kita masukkan password and kita klik enter and then dah sukses untuk ketiga-tiga member. Kita telah access untuk ketiga-tiga member di dalam putih tersebut. So, the next question akan diterangkan oleh next member. So, sekian sajalah daripada saya. Terima kasih. Saya Syazad Eliana. Saya akan explain bermula dengan question 8. First, kita akan login via SSH menggunakan client member, iaitu kita akan gunakan first member iaitu Ayu Akila, login Ayu Akila dan kita akan letak password DFN 4023. Lepas tu kita akan klik enter and then output dapat keluar macam ni. Question 9 adalah kita nak navigate shared directory iaitu group source PVT yang kita dah create and buat text file dengan menggunakan command cat dan letak nama pertama member. So sekarang ni mula-mula kita akan type cd home Farisha group source PVT, enter dan dia akan terus kita akan terus direct dapat masuk kat group source PVT. Seterusnya kita akan tulis nama penuh client nama penuh member yang first iaitu Ayu Akila binti Abdul Rahman. Okay, next adalah soalan 10. Soalan 10 kita akan login kita akan repeat steps tadi tapi kita akan masuk member yang kedua dan ketiga. Untuk first kita letak member kedua iaitu Farisha Alia dan letak password enter dan output akan keluar seperti ini.
Okay. Dan ini adalah kita punya output gabungan daripada yang atas inilah. Okay. Step 2, menggunakan command nano. Gunakan command nano supaya member yang kedua iaitu Farshalia dapat full access dekat file Ayu Akila. Kita akan gunakan nano. So kita akan guna command nano ayuakila.txt daripada user yang kita dah masuk tadi, iaitu user Farshalia. Next, kita boleh letak nama pertama dengan nama ahli pertama dan nama ahli kedua. Kita boleh tambah nama dekat file tersebut. Selepas tu enter the shared group dan nano kepada file text supaya dah siap. And then kalau kita nak view text tu, kita guna command cat ayuakila.txt. So kita dapat tengok apa yang ditulis kat dalam file. So yang di step 5 ni adalah dia punya output. Step 6, kita ulang semula step yang tadi, tapi menggunakan member yang ketiga iaitu Syazad Iliana. Kita log in. Kita pastikan kita dapat masuk group of source PBT. Kita gunakan nano kat figure 9 untuk kita boleh nak nak tambah dekat teks itu, file teks tu. Lepas tu kita tambah Syazad Iliana binti Hamidi. Next adalah macam sama, kita guna nano ayuakila.txt. Lepas tu kita nak view, kita guna cat. Okay, question nombor 11 adalah kita dapat tengok tak ada siapa yang melainkan Ayu Akila boleh edit text file. Sebagai contoh, kita menggunakan Farisha Alia, member kedua, untuk test sama ada dia boleh edit text file ke tak. Dia enter and then dia try nak masuk group of source PBT. Lepas tu dia try nak CD, nak tukar change directory group of source PBT kepada dia, tapi permission denied. Okay, jadi itu sekian saja bagi presentation PBT. Minta maaf di atas kekurangan daripada kami. Sekian, terima kasih.